bagi awak. Hak perlu istikharah macam mana tuan-tuan? Benda hak kita keliru, memang benda tu baik tapi keliru tuan-tuan. Hak ni pun bagus, hak ni pun bagus tuan-tuan. Dua-dua bagus tuan-tuan. Kita pun nak cari salah satu. Kita pilih tuan-tuan. Contohnya kita ada dua tawaran jawatan. Jawatan ni pun sesuai dengan kita. Jawatan ni pun sesuai dengan kita. Kita pun istikharah. Benda-benda dua-dua baik tuan-tuan. Istikharah ni tuan-tuan, tujuannya kita tak nak menyesal kemudian hari. Tak nak menyesal kemudian hari. Bila kita pilih dengan istikharah, Allah Ta'ala bagi tuan-tuan kekuatan hati kita tuan-tuan. Kita hanya fikir benda tu je, temuyung pada situ. Tu istikharah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi dalam mimpi. Mimpi juga. Ada orang istikharah macam mana tuan-tuan? Ni ada satu kuliah muslimah tuan-tuan, adik Ampak, bukan sini ni. Dia istikharah macam mana? Dia buat tuan-tuan, banyak kali dia buat. Dia buat apa tuan-tuan? Banyak pilihan tuan-tuan. Dia buat atas jadah macam nak buat undian. Dia gulung tuan-tuan dalam kertas. Ni tak betul, ni bid'ah punya perbuatan tuan-tuan. Tak payah buat macam ni tuan-tuan. Dia gulung. Berapa gulung jadi tuan-tuan? 7 gulung tuan-tuan. Dia nak buat 7 kali. Hari pertama dia buat, malam pertama dia buat, dia letak 7 dalam bawah sejadah. Habis solat dah doa semua sekali, dia cabut satu. Pam, letak dalam gelas tuan-tuan. Sehingga hari 7. Hari kedua, cabut satu. Hari 7 tuan-tuan, cabut satu. Buka. Selesai doa hari 7, panjang sikit lah hari 7 kan. Buka tuan-tuan. Kok mana naik banyak kali tuan-tuan. Waktu dia pilih. Ini tak betul cara tuan-tuan. Nabi tak ajar benda-benda macam ni tuan-tuan. Ni dia masuk dalam bab mana? Ni lebih kurang dengan bomo tadi tuan-tuan. Ni adik-beradik bomo tadi, walaupun dia dekat-dekat dah dengan betul syariah, tapi ada juga tuan-tuan sama dengan menenun nasib tadi tuan-tuan. Ni tak betul cara. Tolak tuan-tuan dengan buat macam ni. Kalau Nabi ajar macam mana? Kalau benda tu dua-dua baik, 3 baik, banyak benda baik, nak cari hak terbaik sesuai dengan diri kita macam mana? Li ahsani tariqin. Hak kita nak tuan-tuan. Pengarang kita sebut ni, nak buat macam mana? Kalau boleh mesyuarat dan di sebalik mesyuarat tadi istikharah. Kenapa? Kerana Nabi kata orang yang mesyuarat dan orang yang istikharah ni tidak akan menyesal dan tidak akan rugi selepas daripada dia buat keputusan tadi. Tidak akan rugi, tidak akan menyesal selepas daripada maka nak buat macam mana? Istikharah dapat natijah tuan-tuan. Kita ikut tuan-tuan. Dapat natijah macam mana? Kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk dalam mimpi kita. Syarat mimpi tuan-tuan macam mana? Mimpi tadi kita tidur dalam keadaan penuh dengan adab. Jangan tidur depan TV. Sambil-sambil tengok TV, tertidur situ. Lalas sekali mimpi. Tak boleh pakai mimpi tadi tuan-tuan. Pasal apa? Pasal tak ada adab. Nak kena macam mana? Nak kena tuan-tuan. Sebelum tidur tu ada wudu. Kalau boleh baca Quran dulu tuan-tuan. Nabi tak pernah tinggal 2 surah tuan-tuan setiap malam. Surah As-Sajdah dengan surah Al-Mulk. Kalau tak mampu buat tu, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Ataupun nak lagi, baca 3 tuan-tuan. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada kaedah tuan-tuan. Baca. Lepas tu baca doa, tidur tuan-tuan. Dengan kaedah hak Nabi ajar. Tidur atas lampu kanan tuan-tuan. Letak tapis ini. InsyaAllah tuan-tuan, kalau mimpi ketika tu mimpi yang benar, kita boleh mendapatkan tuan-tuan. Lepas tu kalau tak mimpi juga, kena ikut cara mana? Muyung hati kita. Setelah kita berdoa tuan-tuan, nak cari pilihan terbaik, Allah Ta'ala akan tunjuk tuan-tuan hati kita ni cenderung pada mana tuan-tuan. Hak ni dah licin tuan-tuan. Dua-dua dah licin tuan-tuan. Macam mana ni? Semua tuan-tuan. Istikharah tuan-tuan. Istikharah tuan-tuan, naik dua-dua. Ambil dua-dua tuan-tuan. Dua-dua sekali dah. Kalau naik satu, bagi saya satu. Dah sebab dari licin dua-dua tuan-tuan. Kena istikharah tuan-tuan. Kalau kita keliru tuan-tuan, kena macam ni. Pakailah li ahsani tariqin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya dan kekuatan. Daya ni untuk nak buat ketaatan tuan-tuan. Yakni ala fi'l ta'ah. Nak buat taat kalau Allah Ta'ala tak bagi ruang pada kita, kekuatan pada kita, boleh buat tak? Tak boleh. Nak tinggal maksiat kalau Allah Ta'ala tak bagi kekuatan pada kita, nak tinggal, boleh tinggal tak? Tak boleh. Maknanya ni adalah bawah kekuasaan Allah. Nak buat ketaatan pun dengan izin Allah. Nak
Mau tinggal maksiat pun tuan-tuan, dengan kuasa Allah tuan-tuan, dengan kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi ruang otak fikiran pada kita boleh nilai hak ni baik, hak ni buruk, hak ni dosa, hak ni pahala tuan-tuan. Maka tuan-tuan, hak kita tinggal tadi tuan-tuan, kita tinggal tadi tuan-tuan, semua tuan-tuan dengan izin Allah. Hak kita buat juga dengan izin Allah tuan-tuan. Sebab tu kita baca tuan-tuan, la haula wala quwwata illa billah. Semuanya dengan izin Allah. Billah dengan maksud illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi lagi maha agung tuan-tuan. Semuanya kita letak tuan-tuan. Kedudukan kita pada hari ini tuan-tuan, kuasa mutlak milik Allah. Kita ada apa? Tak ada apa tuan-tuan. Kedil kita tuan-tuan, kita tidak ada apa tuan-tuan, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala bagi, maka itulah dia, terimalah dengan dada terbuka. Inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala tak bagi pun, sabarlah kita tuan-tuan, doa lagi, usaha lagi tuan-tuan, berterusan tuan-tuan. Okey. Fasal yang pertama. Itu baru masuk tajuk tuan-tuan. Itu baru mukadimah tadi tu. Itu saya baca lagi fasal mukadimah. Fasal yang pertama pada menyatakan hukum sembahyang berjamaah. Hukum sembahyang jamaah dan kelebihan solat berjamaah tuan-tuan. Dan disyariatkan sembahyang berjamaah kemudian daripada berpindah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dan ialah ketentuan umat ini seperti Jumaat dan 2 hari raya, dan iaitu sunat muakkad di sisi Rafi'i dan kata qil sunat kifayah, kata qil fardu ain, dan terlebih sah di sisi Nawawi fardu kifayah. Masa dia? Boleh lagi? Saya tak apa. Siapa gua kita? Terus bodoh. Tinggal ustaz seorang. Tinggal saya seorang. Hai, tak ada ni ustaz. Kita nak pergi apa ni, pikul air lagi ustaz. Ustaz lama-lama ni macam mana ustaz? Kita masuk sikit dan sikit ya. Pukul 9 subuh saya berhenti. Boleh? Okey, ataupun kita berhenti awal lagi nak buka soalan. Okey. Ni baru masuk tajuk tuan-tuan. Fasal yang pertama ataupun tajuk perbahasan yang pertama pada menyatakan hukum. Hukum apa? Hukum sembahyang berjamaah. Kita kena tahu tuan-tuan. Kadang-kadang hari ni dengan sebab tak tahu hukum, kita kata Allah, kat rumah pun sembahyang juga. Jadi macam tu tuan-tuan. Kat rumah pun sembahyang juga, kat masjid pun sembahyang juga. Tu dia jadi macam tu tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita tak tahu hukum tuan-tuan. Bila kita tak tahu hukum, kita tak respect Tuhan punya hukum. Siapa punya hukum? Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita hari ini kena tahu hukum. Bila kita tahu hukum, hak ni halal, hak ni haram, maka kita tahu ini datang daripada Allah. Tuan-tuan, siapa Allah? Kita kenal keagungan Allah tuan-tuan. Dengan sebab kita dah belajar tauhid, maka kita hormat hukum Allah, kita tunduk dan patuh pada Allah. Tapi kalau kita tahu hukum saja tak kenal Allah, jadi tak? Tak jadi juga tuan-tuan. Pasal haram, halal, kita tak tahu siapa yang menghalalkan, kita tak tahu siapa yang mengharamkan. Lalas sekali halal dengan haram itu dalam satu pinggan yang sama. Pasal apa? Pasal kita tak kenal siapa halal, siapa yang menghalalkan, siapa yang mengharamkan. Sebab tu sebelum pergi lebih lanjut, kita kena kenal Allah Ta'ala dulu sepatutnya macam tu tuan-tuan. Sebab tu kata hukamat tuan-tuan, awaluddin ma'rifatullah. Ni bukan hadis tuan-tuan. Ada setengah-setengah ustaz dia kata ni hadis awaluddin ma'rifatullah. Ni tak betul tuan-tuan. Tuan-tuan saya maaf tuan. Itu bukan hadis. Pasal yang pertama pada menyatakan hukum sembahyang jemaah dan kelebihannya. Kita nak tahu hukum solat berjemaah. Yang kedua, kita nak tahu kelebihan solat berjemaah. Tujuan tahu kelebihan, nak bakar semangat tuan-tuan. Nak bakar semangat. Pasal apa kita keluar waktu pagi? Kerja di Putrajaya. Kerja tuan-tuan, jauh-jauh tuan-tuan. Jalan jam, balik pun jam tuan-tuan. Pasal kita tahu kelebihan. Tahu? Kita tahu tanggungan kita. Kita ni ada nak tanggung diri kita sendiri, anak kita, isteri kita, lepas tu rumah tangga kita. Kita tahu komitmen kita. Dan kita tahu di sebalik kerja kita tadi tuan-tuan, ada habuan yang dijanjikan oleh majikan. Itu dunia. Kalau dunia pun tuan-tuan ada kelebihan yang dijanjikan pada kita, yang menjadikan kita lebih bersemangat, maka apatah lagi untuk akhirat kita. Lalu Nabi datangkan kepada kita hadis-hadis fadhil
fadailul a'mal biasa dibaca oleh sahabat-sahabat yang terlibat dengan jemaah tabligh. Elok ada tuan-tuan, nak pakai semangat, elok kita baca tuan-tuan, baca-baca di rumah tuan-tuan. Cuma kalau kita ni bukan ahli dalam bidang hadis, tak boleh huraikan panjang tuan-tuan. Baca je straight tuan-tuan. Itu kelebihan nak pakai semangat. Dan disyariatkan sembahyang berjemaah kemudian daripada berpindah Nabi ke Madinah. Bila mula syariat solat jemaah? Selepas daripada Nabi berpindah ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Itu mula pensyariatan solat berjemaah. Sebelum tak ada lagi. Sebelum tu tak ada lagi. Mula disyariatkan solat berjemaah. Kemudian maknanya selepas daripada berpindah Nabi SAW ke Madinah, dan ialah ketentuan umat ini, solat jemaah ni tuan-tuan hanya khusus bagi umat ni. Umat siapa ni? Umat Nabi SAW. Orang dulu tak ada solat jemaah tuan-tuan. Ketentuan umat ini seperti apa? Seperti Jumaat. Orang dulu ada solat Jumaat tak? Tak ada. Kita ada tak? Kita ada. Kita hari ni dan umat akhir zaman banyak keistimewaan yang tak ada pada orang dulu tuan-tuan. Kita ada pada hari ni tuan-tuan. Contohnya hari ni kita solat 5 waktu. Orang dulu berapa waktu? Orang dulu 50 waktu tuan-tuan. Kita 5 waktu. Walaupun 5 waktu, lebar yang sama kita dapat tuan-tuan, nilai yang sama kita dapat seperti mana orang dulu 50 waktu, ganjaran yang sama kita dapat walaupun kita disolat 5 waktu tuan-tuan. Satu waktu kali dengan 10 tuan-tuan. Itu kelebihan kita dulu di akhir zaman. Sebab tu tuan-tuan, Nabi Isa alaihissalam tuan-tuan merayu pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak Nabi merayu tuan-tuan. Antaranya Nabi Isa alaihissalam merayu pada Allah nak jadi juga umat akhir zaman tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, Nabi Isa sekarang ni diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Satu masa nanti Nabi Isa akan turun tuan-tuan balik ke bumi tuan-tuan. Dan Nabi Isa akan perjuangkan syariat Nabi Isa sendiri ke ataupun syariat mana? Syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ni restu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam tuan-tuan. Kelebihan Allah Ta'ala nak bagi pada umat akhir zaman. Dalam bab solat, walaupun 5 waktu sama dengan 50 waktu. Ni tak kira jemaah lagi ni. Tak kira jemaah lagi. Kalau jemaah pula, lagi lah tuan-tuan. Kalau semayang di Masjidil Haram pula, di Tanah Haram Makkah pula, lagi lah tuan-tuan. Satu waktu sama dengan berapa? Kali lagi tuan-tuan 100,000. 27 dengan sebab solat jemaah kali dengan 100,000. Banyak tak? Banyak kan? Tapi modal pun kena besar. Banyak-banyak pun kena modal besar. 5,000, 6,000 lah nak buat umrah. Kalau sini 27. 27 sebab dia modal kecil. Itu pun tak mari. Kita ambil tuan-tuan kok kat rumah. Berapa dapat? Satu tu kalau khusyuk elok tuan-tuan, tak ada gangguan. Kalau kita Allahu Akbar, isteri kat dapur tengah buat tom yam, masuk hijau dia tahan juga. Macam mana agak-agak tuan-tuan? Ataupun kita beli barang-barang tuan-tuan untuk anak kita tuan-tuan. Kita solat Allahu Akbar, tengok-tengok anak kita bunyi periuk. Tengok-tengok periuk saja, tinggal kat belakang. Hilang khusyuk kita. Dapat apa tu? Kosong. Dah lah satu dah ni. Dengan sebab tak khusyuk, dapat apa? Satu tak khusyuk. Kalau tak khusyuk sepenuhnya, kosong tuan-tuan. Kemungkinan tuan-tuan, 0 poin. Poin, jadi poin pula tuan-tuan. Kalau ada juga main 0. Allah Akbar tuan-tuan. Rugi lah. Rugi. Sebab itulah Nabi bagi tahu pada kita tuan-tuan. Tidak dinamakan solat tuan-tuan rijal masjid tuan-tuan, kecuali di masjid tuan-tuan. Kalau macam kita dekat dengan surau tuan-tuan, sikit lagi ada masjid kan? Sikit lagi masjid ambil duit tuan-tuan. Sikit lagi tuan-tuan, doa lah tuan-tuan. Tak namakan solat bagi jiran-jiran masjid kecuali di masjid. Dengan maksud macam mana? Dengan maksud sekalipun dia solat di rumah, sah tak solat dia? Sah solat di rumah. Tapi kalaulah dia tadi dengar azan tuan-tuan, dia dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar di masjid, di surau,
tiba-tiba dia solat di rumah. Dia jiran masjid. Siapa jiran masjid? Jiran masjid ni orang yang duduk kiri, kanan, belakang, depan masjid. Apabila dilakukan azan, dia dengar lawangan azan, dia jiran masjid ketika itu. Dan apabila dengar azan, dia lebih suka semayang di rumah, maka solat dia tak panggil solat ketika. Dengan maksud dia solat hanya lepas tuntutan syarak, nilainya kosong. Dengan sebab dia nafikan tawaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 27 kali ganda. Sebab tu tak dinamakan solat, tanda. Walaupun lepas tuntutan syarak, tetapi nilainya tak ada, tanda. Nak ke mana? Masjid, tanda. Surah berjemaah, tanda. Kena macam. Seterusnya, seperti Jumaat. Orang dulu tak ada Jumaat, kan? Kita ada Jumaat. Kita umat akhir zaman ni ada Jumaat. Bukan tiap-tiap hari, sekali seminggu, kan? Sekali seminggu. Ganti pada ganti solat fardu zuhur, tuan-tuan. Dengan sebab hari Jumaat ni hari raya mingguan umat Islam. Dengan sebab hari Jumaat ni hari kebesaran mingguan bagi umat Islam seluruh dunia, tuan-tuan. Sebab tu sepatutnya hari Jumaat ni hari cuti sebenarnya, tuan-tuan. Hari Jumaat ni hari cuti sebenarnya. Cuti daripada buat kerja-kerja dunia, lebihkan tumpuan kita pada kerja-kerja amal akhirat kita, tuan-tuan. Lebihkan baca Quran, lebihkan zikir, lebihkan solat kita. Hari Jumaat. Hari lain lebih lah. Mari hari Jumaat lagi lebih, tuan-tuan. Sepatutnya macam tu. Tapi tak ada lagi, tuan-tuan. Dengan sebab masih lagi kita ni hari Jumaat hari kerja tu, kalau ibu jalan jam juga, tuan-tuan. Khotib khutbah lama sikit. Apalah tak faham jiwa langsung. Saya kena dah, tuan-tuan. Saya kena dah. Kita khutbah lama sikit. Kadang-kadang kita baca teks, kadang-kadang tanpa teks. Hak tanpa teks tu kadang-kadang sebab kita belum sampai rumah, surat layar sampai dah kat rumah. Surat layar sampai dah kat rumah, tuan-tuan. Kata apalah ustaz ni, tak faham-faham apa dah kata. Dia tulis situ lah. Ustaz tak apalah kerja tu je. Kita ni lepas solat nak pergi lagi, dia kata. Nalas sekali, tuan-tuan. Kita pun sambil-sambil solat, sambil-sambil khutbah, tuan-tuan. Sambil-sambil tengok jam. Sekarang ni, tuan-tuan, siap jam di depan. Atas mimbar ada jam, tuan-tuan. Takut-takut kita terbakar, tuan-tuan. Tapi kalau kuliah maghrib tak kuat terbakar. Tak kuat terbakar kuliah maghrib, tuan-tuan. Pasal tak nak pergi kerja lepas ni. Pasal hari kerja, tuan-tuan. Ramai orang petikai, tuan-tuan. Tak napi juga pasal dia kerja, ada majikan dia. Sepatutnya, tuan-tuan, hari Jumaat ni pihak berkuasa lah, tuan-tuan. Pihak berwajib kena pastikan, tuan-tuan, Jumaat hari cuti, tuan-tuan. Buat macam Kelantan, buat macam mana lagi? Kelantan, Johor, Kedah, lagi Terengganu. Terengganu betul tak? Pasal tak silap saya. Johor pun alhamdulillah setakat ni, tuan-tuan. Kita sini pun sepatutnya kena buat juga, tuan-tuan. Kena buat, jadikan hari Jumaat ni hari cuti. Jangan kita berhelok, tuan-tuan. Kalau cuti hari Jumaat, tuan-tuan, ekonomi kita jadi susut, tuan-tuan. Tu dia, tuan-tuan. Hak bagi rezeki pada kita bukan manusia, tuan-tuan. Hak tentukan rezeki pada kita, tuan-tuan, bukan hari ni, tuan-tuan. Hak Allah Ta'ala tentu, tuan-tuan, sejak azali lagi, tuan-tuan. Rezeki kita, tuan-tuan. Kita hari ni duk risau apa, tuan-tuan? Kalau benda ni bercanggah dengan kedudukan sebenar, kadang-kadang, tuan-tuan, bukan kata rezeki, hutang pula tambah negara kita. Apa? Bertambah hutang pula, tuan-tuan. Hutang dah kat mana? Ni, tuan-tuan, nak lemah, tuan-tuan. Tunggu masa nak berenang, tuan-tuan. Dah lebih 50% dah, tuan-tuan. Tengok, tuan-tuan. No. Tunggu masa nak istihar. Istihar apa tu? Istihar muflis, tuan-tuan. Banyak hutang. Pasal apa? Pasal kedudukan hak sepatut kita ambil, kita tak ambil pada hari ni, tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala bagi pada kita melalui Nabi ni ikutan kita. Kita kena ikut cara Nabi, tuan-tuan. Nabi buat dah macam tu. Sepatutnya. Jumaat dan 2 hari raya. Orang dulu tak ada hari raya, tuan-tuan. Kita ada hari raya, tuan-tuan. Kelebihan umat akhir zaman. 2 hari raya. Hari raya apa ni? Hari raya Korban, hari raya Aidilfitri, tuan-tuan. Hari raya Aidil Adha, hari raya Aidilfitri, tuan-tuan. Juga tertentu pada umat akhir zaman juga. Dan iaitu hukum, tuan-tuan. Dengan maksud semua tadi, tuan-tuan. Tertentu bagi umat akhir zaman. Dan iaitu sunat muakkad. Apa benda ni? Solat jemaah, tuan-tuan. Ada pendapat mengatakan dalam mazhab Syafi'i ni
dengan maksud ianya sunat muakkad kan. Sunat muakkad. Tapi jangan pegang di depan ni kita buat kedudukan kita kan. Sunat muakkad maknanya sunat yang dituntut. Kalau tak mari tak apa kan sebab sunat yang dituntut. Kan? Label dia seperti mana solat sunat hari raya. Sunat yang dituntut kan. Setakat tu je. Dan ada juga yang mengatakan, kata K ni siapa ni? Pendapat K dan tuan. K ni ulama juga tapi tak dikenal pasti dan tuan. Dia kata apa benda? Sunat kifayah dan tuan. Dalam sunat kifayah pula dan tuan. Sunat kifayah dan tuan. Dan kata K lagi fardu ain. Ada setengah ulama mengatakan yang tak dikenal pasti nama siapa ulama ni. Fardu ain dia kata. Dan sememangnya pun ada di kalangan mazhab-mazhab dan yang pak ada yang mengatakan hukum solat berjemaah ni hukumnya fardu ain. Tapi bukan mazhab kita. Dan terlebih sah di sisi Nawawi. Hak ni lah pegangan kita. Mana dia? Fardu kifayah. Fardu kifayah pegangan kita hukum solat berjemaah di masjid, di surau, di mana-mana saja sekalipun di rumah kita tuan-tuan. Di rumah kita. Cuma di rumah ni tak melepaskan tuntutan fardu kifayah. Kan? Kalau lah tuan-tuan satu Korea kita hari ni, kita mau pakai besok, kita tak payah solat berjemaah di masjid, tak payah solat berjemaah di surau. Tak ada laungan azan, tidak ada orang pergi surau. Satu Korea kita ni dosa habis. Kenapa? Kerana tidak ada solat berjemaah yang menampakkan syiar Islam. Sekalipun tuan-tuan, setiap rumah ada solat jemaah masing-masing dengan anak isteri. Lepas tak tuntutan fardu kifayah? Tak lepas tuntutan fardu kifayah tuan-tuan kalau kita solat di rumah. Kenapa? Kerana di rumah tidak menggambarkan syiar Islam tuan-tuan. Tak nampak syiar Islam. Tidak ada laungan azan menggunakan pembesar suara. Syiar Islam tak nampak ketika itu. Dengan sebab tu tidak memadai solat berjemaah di rumah untuk melepaskan tuntutan fardu kifayah. Boleh solat di rumah bila masa. Selagi mana ada tuan-tuan jemaah di masjid tuan-tuan dah ada buat sini. Kalau sekali-sekala kita terlambat tuan-tuan jalan jam tak kesampaian datang surau datang masjid, maka kita boleh solat berjemaah di rumah dengan anak kita dengan isteri kita. Itu tak apa tuan-tuan. Untuk melepaskan fardu kifayah ni tempat dia tuan-tuan. Mana dia? Tempat laungan azan dilaungkan dalam Korea tuan-tuan. Di rumah ada laungan azan. Esterot tak kira tuan-tuan. Esterot tu rakaman tuan-tuan. Lama tu tak kira. Pegangan kita dengan hukum fardu kifayah. Satu kelompok buat tuan-tuan, maka yang kat rumah tu tak datang, tu lepas tuan-tuan. Siapa penyelamat? Yang menyelamatkan tuan-tuan. Tuan-tuanlah penyelamat masyarakat tuan-tuan. Dengan sebab kita mari berjemaah, maka dia orang tak berdosa tuan-tuan. Tapi kena ada usaha ikhtiar lah. Nak pastikan dia orang datang, kena ada usaha dan ikhtiar memastikan semua yang duduk dalam qaryah kita mari berjemaah di masjid. Kena pastikan dengan apa cara sekalipun tuan-tuan. Dengan buat kuliah macam ni, dengan apa ni, buat jadual bulanan pergi hantar rumah-rumah ataupun macam-macam kempen. Kena ada usaha dan ikhtiar walaupun ianya fardu kifayah. Dan tak dapat tiada daripada zahir ketandaan jamaah dengan dirinya dengan satu tempat di dalam kampung kecil dan beberapa tempat di dalam kampung besar. Hal ini kena berhenti ni tuan-tuan. Sebab panjang perbahasan dia tuan-tuan. Saya janji 9 suku sekarang 9.20. Saya potong 5 minit. Akan datang tuan-tuan suruh berhenti 5 minit awal. Boleh? Pasal perbuatan. Okay, jadi sekadar tu tuan-tuan untuk malam ni kita baca mukadimah dan akan datang ni kita akan berbincang berkaitan dengan tajuk kitab ini lah. Sebelum saya tutup ni kalau ada soalan silakan. Ada soalan berkaitan silakan. Kalau kita menggerakkan kepala, contohnya kalau kita baca Quran menggerakkan kepala, apa hukum misalnya? Adakah kepala itu termasuk dalam anggota besar? Besar. Okey, faham soalan. Okey, sahabat kita tadi, bukan sahabat saja ni imam kita lagi. Baru punya soalan imam. Okey. Dan sememangnya ada tuan-tuan, setengah-setengah imam yang memimpin di masjid tuan-tuan.
Dia baca punya lagu bayat dia kata. Kalau sekali kepala dia macam tu tuan-tuan. Kepala ni kecil ke besar ni? Punya anggota besar punya tuan-tuan. Kalau kita baca tuan-tuan macam tu tuan-tuan. Pergerakan kita tuan-tuan ketika tu tuan-tuan dalam keadaan pergerakan yang betul-betul ketika tu tuan-tuan. 3 kali betul-betul menyebabkan batal solat kita tuan-tuan. Bukan hal ni saja. Kalau lain-lain pun sekali tuan-tuan tangan kita. Sini sekali. Garu-garu. Lepas tu sini pula garu-garu. Sini pula garu-garu. Boleh nak buat macam tu tuan-tuan. Boleh mengganggu macam tu. Cuma dia ada kaedah. Macam kepala kita juga tuan-tuan. Kepala kita masa solat tengok mana? Mata tengok situ. Mata. Kepala kita menghadap kiblat, sunat menghadap kiblat. Kalau sekali-sekala kalau tuan-tuan nak macam ni, nak tahu siapa hang mari. Kiblat sana. Sini. Sah tak solat kita? Sah, tapi perbuatan makruh. Makruh. Contohnya sah imam di situ je. Boleh buat? Tu pintu di situ. Situ je pintu je. Nak tahu siapa hang mari. Tengok situ. Sambil-sambil baca Quran. Sah tak solat? Sah solat, tapi perbuatan makruh, kurang pahala tuan-tuan. Hak wajib menghadap kiblat mana dah? Dada wajib menghadap kiblat kan. Muka sunat. Kalau kita pandang lain tempat, hukumnya makruh. Tengok design surah. Ni design lama. Kita kata macam tu. Lama ni. Kita kata macam tu dalam solat kita. Kita tengok melidah. Ni kicau ada di siap tak buat kerja. Kita kata macam tu dalam solat kita. Maka makruh tuan-tuan. Makruh dengan sebab melilau mata kita. Hak boleh bergerak sekadar mana? Kalau kita nak bergerak kepala sekalipun, boleh bergerak. Tapi biarlah kena dengan tepat dia tuan-tuan. Bergerak tadi biar ada sendi dia. Pergerakan sekali, 2 kali. Kena berhenti. Jangan 3 kali betul-betul. Berhenti tadi dengan maksud berhenti dengan sendi mana ni? Berhenti dengan sekurang-kurang tamakninah. Berapa tadi? Pada subhanallah. Jangan 3 kali berturut batal. Kena macam kita berjalan. Berjalan dalam solat. 1, 2, berhenti. Sendi berhenti tadi itu berapa lama tu? Qada subhanallah. Nak jalan lagi 1, 2, berhenti qada subhanallah. Baru dikirakan 1, 2 sebab dia tak boleh sampai di 3. Kalau kita berjalan macam ni 1, 2, 3. Solat semula. Pasal apa? Pasal 3 kali berturut-turut. Maknanya kaedah kita 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bagus. 2. Hak kita kira balik ni bukan 3 ni. Mula balik 1, 2. Nak kira lepas ni dengan sebab kita berhenti dengan tamakninah. Bukan 3. Kita kira dengan 1 balik. Sama dengan pergerakan dalam solat kita. Kalau kepala kita bergerak, tengah baca Quran, kadang-kadang bagi macam bukan kepala je bergerak. Sekali dengan tubuh-tubuh sekali menyebabkan batal solat kita. Kalau kepala itu bergerak, jadi nanti kan dia bergerak solat. Apakah hukum imam boleh macam tu? Selalu ustaz dia kadang-kadang imam tu dia rasa dia ustaz. Itu orang itu. Apa hukum imam itu dia macam tu? Apakah hukum pada Okey. Kesan kepada berjemaah. Kesan pada jemaah. Kalau imam buat macam tu, kalau jemaah tahu tuan-tuan, dengan kaedah yang dipelajari, dia tahu imam batal solat, dia kena mufarakah seberapa segera. Kalau dia ikut juga, batal solat tuan-tuan. Kalau dia ikut juga dalam keadaan, bukan dalam bab ni saja, ni semua bab. Kalau dia tahu dah dalam semua bab imam dah batal solat dengan sebab dia baca Al-Fatihah tak betul ke, dengan sebab pergerakan dia ke, dengan sebab najis ada di kaki dia ke, ataupun apa saja sebab yang menyebabkan imam tu batal solat, maka kita sebagai jemaah kena mufarakah seberapa segera bagi jemaah yang tahu. Seberapa segera. Jangan ikut dalam keadaan kita tahu imam sudah batal solat. Kalau ikut batal solat kita tuan-tuan. Batal solat kita tuan-tuan.
Sebab tu orang nak jadi imam bisa juga, tapi imam kita waduh lah kau. Minta maaf mama. Waduh lah kau dah ni. Kan? Kena pasti. Jalan. Okey. Okey. Apa banyak? Boleh kan? Sekali sebulan. Sekali sebulan. Tuan Haji kita tanya, dalam kita bersolat ni, dia ada isyarat kan? Takbir, intiqalat kan? Takbir ihram ada isyarat juga. Takbir dalam solat ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Pertama takbir ihram, ni takbir wajib. Yang kedua takbir intiqalat, ni takbir sunat. Isyarat sama. Isyarat sama. Syarat. Nak akad setakat ni pun boleh. Nak akad setakat ni boleh. Nak kedekut tadi pun boleh macam ni. Boleh kok, tapi tak dapat pahala. Kalau kita buat dalam keadaan tak ikut sunnah, tuan-tuan. Sebab dia mukhalafah daripada sunnah. Okey. Tempat kalau kita nak angkat tangan tadi, tuan-tuan. Bila masuk? Yang pertama, turun pada rokok. Daripada qiyam turun pada rokok. Ni intiqalat Yang pertama. Habis. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Habis itu kan? Kita pun nak turun. Sunat kita angkat kan? Sunat. Angkat. Turun. 1. Sami Allahu liman hamidah. Sunat angkat dah. Sunat lagi sekali. Sami Allahu liman hamidah. 2. Mana lagi? Dalam setiap rakaat. Okey. 2 tadi tuan-tuan. Daripada sujud. Sujud rakaat yang habis rakaat yang pertama nak naik rakaat yang ke? 2. Rakaat yang kedua. Ada tak? Tak ada. Selepas daripada tasyahud awal nak naik rakaat yang ketiga. Ada tak? Okey. 3. Apa? Okey, itu tempat dia. Kalau kita buat juga naik rakaat pertama, nak masuk rakaat kedua kita angkat juga. Apa hukum hajilan ni? Okey, soalan dia. Apa hukum? Semua rakaat diangkat semua. Semua. Naik rakaat pertama angkat, 2 angkat, 4 rakaat 4 kali angkat. Semua angkat lagi. Hukumnya makruh, tuan-tuan. Kecuali kedudukan yang disebutkan tadi. Turun pada rokok 1 sunat. Naik pada rokok tidak sunat. Naik pada atas awal rakaat, naik pada rakaat yang ketiga sunat lagi 1 kan. Daripada rakaat pertama naik ke kedua tidak ada sunat. Daripada rakaat ketiga naik pada rakaat keempat tidak ada sunat. Apabila tidak ada sunat, bila kita buat hukumnya makruh ketika itu kan. Makruh selagi mana ianya tidak ada pergerakan 3 kali berturut-turut. Makruh. Tapi kalau ada 3 kali berturut-turut, hayung lagi sini, bukan kata makruh tu. Jatuh pada haram, lagi batal solat kita. Sana kakak. Kena berhati-hati tuan-tuan. Tapi banyak ni dalam masyarakat kita, orang angkat semua sekali ni mana. Mana bukan tak mengaji tapi malam ni mengaji ni. Lepas pada tahun ni tak ada buat. Pasal rugi. Makruh ni dengan maksud apabila kita terlibat dengan makruh menyebabkan kurang pahala jemaah kita. Kurang pahala jemaah. Ada lagi? Satu lagi. Okey, kalau serentak kira sekali. Okey, contohnya 1 macam tu. 1 tu. 1. Bergerakkan sekali, kira 1. Tapi kalau mula-mula sekali sini pula sekali. 2 kali dah. Tapi kalau bergerakkan sekali, turun sekali. Kami Allah Alhamdulillah, turun. Kira sekali tu. 2. 3. Kira sekali. Kalau kita nak menggaru macam mana? Mula-mula datang kat sini. Daripada sini kita garu sini. Garu nak anggota kecil garu. Banyak kali tak buat. Layak kan? Tapi makruh ni. Kita pun garu macam ni. Layak banyak kali ni. Syarat anggota kecil garu. Makruh perbuatan kita. Banyak kali bergerakkan anggota kecil makruh. Lepas tu diam. Lepas tu rasa gatal pula sini. Tempat sama. Garu. Rasa kuat. Makruh perbuatan. Hak tak boleh macam mana? Tak je sini. Semua sekali bergerak. 1, 2, 3. Solat semula. Pasal apa? Pergerakan anggota besar ketika itu. Nampak?
Karena tidak dihentikan dengan tamak ninah tadi. Boleh? Itu pergerakan. Ada lagi? Ni soalan akhir 49.5. Ya. Okey. Solat berjemaah di tempat azan dilakukan dengan solat jemaah di tempat azan yang tidak dilakukan. Sama tak? Tak sama. Tak sama. Satu ketika sahabat nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Solat yang bagaimanakah solat yang paling tinggi, paling besar nilai di sisi Allah? Nabi jawab macam mana? Ini bahasa saya, maaf. Nabi jawab, solatlah kamu di mana laungan azan dilakukan. Mana apa ni laungan azan dilakukan? Kan? Laungan azan dilakukan di masjid, di surau, kan? Ataupun di madrasah. Ada setengah tempat dia panggil madrasah, ada setengah tempat panggil surau, ada setengah tempat memang panggil masjid. Tapi kalau tuan-tuan, kalau dia di negara lah, dia tak ada surau, semua masjid lah. Hak kecil pun masjid, hak besar pun surau. Pasal apa? Pasal apabila masjid dah, dia sunat iktikaf dalam. Mana lebih besar pahala? Tempat laungan azan dengan tidak dilakukan. Mana tempat tidak dilakukan? Kita solat di rumah dengan anak isteri kita, laungan azan dalam. Tak ada laungan azan di rumah kita. Dia nak laungan azan hak tempat hadir Nabi ni. Laungan azan mubasyaratan fi hadhil qaryah. Berlaku masa waktu, maka berlakulah laungan azan dalam qaryah tersebut. Itu tepat dia. Itu tepat nilai 27 kali ganda yang dijanjikan oleh Nabi dengan nilai yang besar di sisi Allah Ta'ala. 27 besar mana? Itu dia di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam besar mana. Hak di rumah, solat jemaah juga 27 juga. 27 mana ni? 27 kecil dia panggil. Tak sama tuan-tuan. Dengan sebab apa? Sana tuan-tuan tidak dilakukan azan, di sini dilakukan azan. Tak sama. Di rumah walaupun kita berjemaah, sana kecil tuan-tuan dengan sebab kita melafikan sunnah. Bercanggah dengan sunnah. Di sini dengan sebab kita ikut sunnah. Sekalipun kita dah ikut sejepi sunnah. Sejepi sunnah di mana? Di rumah, berjemaah juga, tapi kita tak ikut tempat. Tempat di mana? Mubasyaratan fi hazil qaryah. Laungan azan di mana? Di surau kita, di masjid kita. Kita nafi hak tu, kita pun solat di rumah. Boleh juga, tapi pahala dia kecil dan tidak melepaskan tuntutan fardu kifayah kalaulah semua sekali solat di rumah. Nanti boleh. Nak besar ni mana dia? Nak besar lagi dan tuan pergi di Golfan. Kena duit banyak, modal kena besar. Mana dia? Tuan-tuan solat di Masjidil Haram ataupun di Tanah Haram Mekah, tuan-tuan. Sekali berjemaah 27 kali 100,000. Banyak tak? Banyak. Banyak tu. Nak kurang sikit di mana? Di Masjid Nabawi, tuan-tuan. Masjid Nabawi. Berapa? 27 tuan-tuan berjemaah kali dengan 1,000, tuan-tuan. Besar tu. Nak kurang sikit lagi, mana dah? Tuan-tuan Masjidil Aqsa. Dah ada nyawa sikit, tuan-tuan. Dah ada nyawa sikit. Berapa? Sekali tuan-tuan solat di sana berjemaah 27 kali 500. Tuan-tuan. Besar. Lain-lain tempat sama 27 kali 1. Wah, 27 kali 1. Cuma nilainya berbeza dengan sebab hak ni dalam qaryah kita tempat yang menampakkan syiar Islam bertepatan dengan sunnah. Di rumah kita tak ada laungan azan, tidak bertepatan dengan sunnah. Walaupun ada dah jemaah, tapi tak tepat dengan sunnah. Lebih afdal di mana? Di surau, di masjid juga. Ya, biar kita bertemu lain kali juga. Bila ni? Bulan depan, tuan-tuan. Bulan depan panjang umur. Kalau panjang umur, kita jumpa lagi. Kalau setakat ni, setakat ni, tuan-tuan. Pasal umur ni, tak ada siapa boleh jamin dengan manusia. Allah Ta'ala punya ketetapan, tuan-tuan. Jadi sekadar itulah untuk malam ini apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang kelemahan dan kejahilan saya sendiri, mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan keterlanjuran. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa husna ulaika rafiqa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.